Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Kita sambung kembali perbincangan tentang dalil kedua daripada dalil syarak, iaitu as-sunnah. Pada tajuk anwa'us sunnati min haitsu wuruduha ilaina. Jenis-jenis sunnah dari aspek bagaimana sunnah itu datang kepada kita, sampai kepada kita. Kata pengarang, as-sunnatu min haitsu turuku wusuliha. Sunnah dari aspek jalan sampainya sunnah ilaina kepada kita, ai min haitsu riwayatuha, iaitu dari segi periwayatannya, wa huwa ma yu'abbaru anhu, yang mana ditakbirkan, dipanggil dengan istilah bisanadis sunnah. Sanad. Sanad atau jaluran sunnah itu tanqasimu, dia terbahagi ila thalathati aqsam, kepada tiga bahagian. Sunnatun mutawatirah, wa sunnatun masyhurah, wa sunnatul ahad. Sunnah mutawatirah, sunnah yang masyhur, dan sunnah ahad. Wa hadha taqsim 'inda al-Hanafiyah. Ini pembahagian di sisi ulama Hanafi. Amma 'inda al-jumhur, adapun di sisi jumhur para ulama, fa sunnatu qisman. Sunnah itu dua bahagian saja. Sunnatul al-awwalu sunnatul mutawatirah, sunnah mutawatirah, wa tsani sunnatul ahad. Yang kedua ialah sunnah ahad. Jadi sunnah masyhurah ini di sisi jumhur tidak ada, tidak dibahagikan pembahagian ketiga lah, kerana sunnah masyhurah ini dimasukkan dalam ahad. Jadi di sisi jumhur ada dua saja, mutawatirah ataupun ahad. Ahad ni dalam ni masuk masyhur. Wa amma sunnatul masyhurah, adapun sunnah masyhurah, fahiya indahum qismun min aqsami sunnatil ahad. Itu bahagian daripada bahagian sunnah ahad. Wala yaj'alunaha qisman qa'iman binafsihi. Mereka jumhur tidak menjadikan sunnah masyhurah itu satu bahagian yang bersendirian, kama yaf'alul Hanafiyah, sebagaimana dibuat oleh ulama Hanafi. Wa sanatba'u taqsim thulathi. Jadi kita akan mengikut pembahagian yang tiga, ikut pembahagian Hanafi lah. Kerana syekh kita ini dia lebih cenderung pada mazhabnya, iaitu mazhab Hanafi. Fanatakallamu an kulli qismin, kita akan bincangkan tentang setiap bahagian itu, min hadhil aqsam ala hidatin, daripada bahagian ini secara berasing. Okey, yang pertama as-sunnatul mutawatirah. Sunnah mutawatirah, wa yumkinu ta'rifuha, boleh kita ta'rifkannya, bi annaha, bahawa sunnah mutawatirah ni apa? Allati rawaha jam'un kathirun, iaitu sunnah yang diriwayatkan oleh kumpulan jemaah, kumpulan yang ramai. Tuhilul adatu, al-adatu tawatu'ahum, yang memustahilkan adah oleh adat, tawatu'ahum, memustahilkan oleh adat akan bersepakatnya mereka alal kadhib, di atas menipu. Jadi apa dia? Sunnah mutawatirah ini bermaksud ialah satu riwayatan hadis yang diriwayatkan oleh kumpulan yang ramai, yang mana pada adat mustahil bahawa mereka bersepakat. Mustahil pada adat oleh adat bersepakatnya, tawatu'ahum, bersepakatnya mereka alal kadhib, di atas menipu. Jadi mustahil mereka ini menipu. Au wuku'ahu minhum, ataupun berlakunya ke atas mereka pendustaan itu daripada mereka, min ghairi qasdin, tanpa ada min qasdi tawatu', tanpa ada niat tawatu'. Dari segi adat mustahil mereka sepakat, ataupun mustahil berlaku pun pendustaan tanpa dengan persepakatan, itu juga mustahil. Itu juga mustahil. Okay. An jam'in mithlihim, yang mana diriwayatkan daripada jam'in mithlihim, daripada kumpulan seumpama mereka. Hatta yasila al-manqulu, sehingga sampailah hadis yang dinukilkan itu, ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Wa yakunu mustanadu ilmihim, dan jadilah sandaran ilmu mereka itu bil amril mangkul, dengan perkara yang dinukilkan itu ani Nabi SAW. Sandaran itu ialah al-musyahadata awis sama, iaitu dengan melihat sendiri ataupun mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini apa dia? Kita tengok balik takrif. Di segi mutawatirah apa dia? Satu kumpulan hadis. Hadis ini yang diriwayatkan oleh jam'un, sekumpulan. Riwayat daripada kumpulan yang ramai, jam'un. Yang mana riwayat pada jam'un. Jadi jumlah yang ramai ini meriwayatkan daripada jumlah yang ramai, yang mana ramai mereka itu yang pada adab menghukumkan mustahil mereka menipu. Kerana apa? Kerana bilangan sangat ramai. Mustahil lah semua sepakat untuk menipu ataupun berlaku wuku'ahu minhum min ghairi qasdin, atau berlaku tanpa dengan qasad untuk bersepakat menipu. Tadi nak menipu dengan sengaja, tidak, ataupun tidak sengaja pun mustahil. Kerana apa? Kerana bilangan itu sangat ramai dan mustahil mereka berlaku penipuan daripada mereka. Okay? Jadi tengok, sehinggalah sampai kepada apa? Al-Mangkul itu sampai kepada Nabi. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sandaran ni, bagaimana, apa yang diambil daripada Nabi ni, apa yang diambil sama ada dengan cara musyahadah ataupun sama. Dua tu. Maknanya bukan perkara yang melibatkan perkara akli. Dia perkara sama ada melihat dia yang terakhir ni, mereka sendiri ramai ni melihat Nabi atau mendengar daripada Nabi. Bukan makna ijtihad daripada mereka. Kalau ijtihad tu benda yang tidak masuk dalam perbincangan sunnah mutawatirah ni lah. Okay? Jadi itu kita boleh ciri-ciri ataupun takrif bagi sunnah mutawatirah. Okay, jelas Jadi kita boleh takrifkan, kita ulang sekali lagi apa dia? Huwal hadithul ladhi, ataupun as-sunnatu hiya allati rawaha jam'un kathirun tahilul 'adatu tawatu'ahum 'ala al-kadhibi an jam'in mithlihim hatta yasila ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu mustanadu ilmihim al-musyahadata awis sama'. Ini bolehlah kalau kita takrifkan sebegitulah. Jadi itu dia punya poin-poin penting dalam takrif tersebut. Okey. Wa yattadhihu lana min hadha at-ta'rifi, dan jelas daripada takrif ini anna syurut at-tawaturi, bahawa syarat tawatur hiya adalah pertama ayyakuna ruwatu. Sekarang dia akan terang balik takrif itu. Ar-ruwatu lis-sunnati jam'an kathira. Periwayatan perawi-rawi bagi sunnah itu jumlah bilangan yang ramai. Yamtani'u tawatu'uhum. Yamtani' yang mustahil, yang terhalang bersepakat mereka alal kadhib. Au wuku'uhu minhum min duni qasdin, atau berlaku penipuan daripada mereka tanpa qasad, tanpa dengan sengaja. Hasbal adah, mengikut kepada adat. Fala yushtaratu litawatur, maka tidak disyaratkan bagi tawatur tu adadun muayyan. Okey, berapa bilangan ramai itu? Tidak disebutlah pada qaul yang muktamadnya, tidak ditentukan bilangan ramai itu berapa. Bal yu'tabaru, bahkan diambil kira ma yufidul ilma, sesuatu yang memberi faedah ilmu. Ilmu mana ilmu yakin. Ilmu mana ilmu yakin. Ala hasabil adah, mengikut kepada adat. Fi sukunil nafsi ilaihim, pada tenangnya hati kepada mereka. Ni ramai riwayat, makna pada hati kita ni ramai ni memang mustahil lah mereka menipu lah. Ai ila ruwah, iaitu tenangnya hati kepada perawi tersebut. Kita berasa tenang kerana jumlah yang meriwayatkan itu terlampau ramai. Wa adamu ta'ati at-tawatu'i, dan tidak mampu datang, adamu ta'ati, tidak datang, at-tawatu'i, persepakatan alal kadhibi, untuk menipu daripada mereka.
Mustahil lah mereka ni bersepakat untuk menipu. Imma li furti kathratihim. Imma li farati kathratihim, kerana bersangatan ramai. Kerana bersangatan ramai. Wa imma li salahihim wa dinihim, ataupun kerana boleh jadi kerana kesalehan mereka dan agama mereka. Kerana kesolehan mereka dan agama mereka. Okey. Jadi bilangan tersebut apa nama ni? Lifarti kathratihim, kerana bilangan yang sangat ramai lah, ataupun kerana kesolehan mereka dan agama mereka, yang menyebabkan kita yakin bahawa tak akan mereka menipu. Wa nahwi dhalika, dan seumpama itu. Kama la yushtaratu, sebagaimana tidak disyaratkan li tahaqquqi tawaturi, untuk berlakunya tawatur itu, ay yujmi'un nas, bahawa yujmi'u an-nasu, bahawa telah ijma' sekalian manusia, kulluhum, semuanya, ala tasdiqi bihi, dengan membenarkan dengannya. Adakah disyaratkan mesti orang ramai atau umat itu ijma' membenarkan mereka? Tidak syarat juga. Bal dhabituhu, bahkan dhabit, macam mana kita nak tentukan bilangan itu bilangan ramai itu? Dhabitnya, indikator dia, penentuan dia ialah husulul ilmi, hasilnya ilmu yakin, ad-daruri, ilmu daruri, ilmu yang dengan sendiri yang sendiri kita faham, ataupun tanpa perlu kita fikir panjang, ilmu yang datang secara langsung, dengan bahawa mereka ini mustahil menipu, dan bilangan itu tidak terbayang dan tidak tergambar bahawa mereka akan bersepakat untuk menipu. Fa idza hasala dzalika, apabila hasil ilmu itu di sisi kita, alimna annahu mutawatir, maka tahulah kita bahawa itu dia riwayat yang mutawatir. Wa illa fala, jika tidak maka tidak, dia tak jadi mutawatir lah. Okey. Yang kedua, an yakuna ruwatu fi kulli tabaqatin, bahawa setiap rawi pada setiap tabaqah tu, min tabaqati riwayah, daripada lapisan peringkat riwayat periwayatan, makna satu tabaqah, satu peringkat pada satu peringkat, bihadzal wasfi, mestilah dengan sifat ini, alladzi dzakarnahu fi syaratil awal, yang kami sebut pada syarat pertama. Mana? Tabaqah yang pertama. Katakanlah apa? Katakanlah tabaqah hadis itu riwayat oleh tabaqah yang pertama. Tabaqah yang pertama riwayat pada tabaqah B, riwayat pada tabaqah C, riwayat pada sampailah kepada sahabat, sampailah kepada Nabi. Nampak? Jadi hak ni syarat yang ni mesti ada juga pada ni dan seterusnya. Okey, yang ketiga, ayakuna mustanadu ilmi ruwati, bahawa sandaran ilmu pengetahuan rawi itu mustafa, dan itu diambil an tariqil musyahadah, melalui jalan penyaksian. Mereka rawi yang sempat melihat Nabi tu tengok sendiri Nabi buat, awis sama, atau dengar sendiri. Cara itulah wa yatarattabu ala hadha syar' amr, maka terhasil atas syarat ini dua perkara. Pertamanya, idza lam yakunir ruwatu alimina bil mukhbar bihi, kalau rawi itu tidak mengetahui dengan apa yang diberitahu dengannya, bi an kanu dhanni, dengan bahawa apa yang mereka tahu tu dhan saja, sangkaan, fa inna syarta la yatahaqqaq, maka syarat itu tidak berlaku, tidak cukup. Sebab apa? Sebab kalau dhan ni tak kuat lah. Kalau ramai pun tapi semua dhan ni tak akan jadi tawatur, kerana tawatur ini memberi ilmu yakin. Wa bittali la yatahaqqaqu tawaturu, dari kerana itu tidak berlakunya tawatur. Yang kedua, idza kana ilmu ruwati mustanadan ila amrin aqli, kalaulah ilmu rawi itu bersandar kepada amrin aqli, perkara akal, ghairi mahsusin, yang tidak dapat dicapai oleh panca indera, fala yatahaqqaqu tawatur, maka tidak berlaku juga tawatur. Tidak berlaku juga tawatur. Jadi di sini pengarang tak sebut sini, saya ambil contohlah dalam kitab ulama buat contoh sebagaimana berlaku tawaturnya golongan ahli falsafah mengatakan alam ni qadim. Okey, sekarang ni kita katalah ulama ahli falsafah
yang al-falsafah, kita tak kira lah falsafah ahli falsafah Islam, mereka tu falsafah Islam terkeluar lah. Maknanya secara umumnya bilangan ramai di kalangan ahli falsafah mengatakan alam ni qadim. Okey. Adakah mereka melihat sendiri musyahadah ataupun mengambil daripada pendengaran, daripada wahyu bahawa alam ni qadim? Tak. Penentuan bahawa alam ni qadim itu dibuat oleh kiraan akal, amrun akli semata-mata. Tapi salah lah, bukan maknanya betul, salah. Tapi bilangan ramai ahli falsafah mengatakan alam qadim, adakah menyebabkan hukum alam ni qadim tu jadi hukum mutawatir? Tidak. Kerana apa? Kerana sandarannya bukan musyahadah, bukan sama', tapi sandaran pada perkara akli. Jadi orang yang datang lepas tu pun mereka mampu juga untuk mengistimbat dengan akal, untuk mengeluarkan natijah dengan akal. Jadi tidak ada sandaran lah tawatur pada perkara akli dari segi itu. Nampak tak? Jadi dari kerana itu disyaratkan bahawa sandaran bagi tawatur itu ialah sama ada musyahadah ataupun sama, bukan perkara akli. Okey. Fa idza tahaqqaqat syurutu tawaturi, apabila telah lengkap ataupun terlengkaplah, kita tahakkuk ni maknanya ya berlakunya syarat-syarat tawatur, afadal khabaru al yaqina, maka memberi faedah khabar itu akan keyakinan. Afadal khabaru al yakin, khabar itu memberi faedah ilmu yakin. Wal ilmu daruriyah, dan memberi ilmu yang daruri, yang tanpa perlu kita fikir, tanpa perlu fikir bahawa benda itu memang confirm betul. Sebab apa? Sebab bilangan sangat ramai. Wa huwa alladhi yattaru ilaihi al-insan, iaitu perkara yang terpaksa kepadanya manusia, bihaitsu la yumkinu daf'uhu, sekira-kira tak mampu ditolak. Makna bila dengar tu dia terpaksa terima bahawa benda tu betul yang tak mampu ditolak. Ini dia nak menerangkan pada makna ilmu daruri lah. Ilmu daruri itu ilmu yang mana bila kita dengar tu kita memang kita percaya tanpa kita mampu tolak. Seumpama begitu, kerana benda itu mudah dan juga tak perlu difikir panjang. Lianna thabita bitawatur, kerana yang sabit dengan jalan tawatur, kathabiti bil muayyanah, itu sabit seperti muayyanah, seperti penglihatan sendiri. Contoh, bila orang yang tak pernah pergi ke Mekah dan tak pernah tengok Kaabah lah, katalah tak pernah tengok langsung, tapi dia dengar cerita ramai orang pergi Mekah mengatakan Kaabah itu dipasang kelambunya. Jadi bila begitu, ramai yang meriwayatkan cerita itu menyebabkan kita jadi yakin dan tak perlu fikir panjang, betul ke tak. Sebab apa? Sebab semua kata macam tu belaka. Membawa kepada ilmu daruri yang yakin bahawa apa yang diberitahu itu benar. Wa ala hadha, maka di atas ini, fasunnatul mutawatirah, sunnah mutawatirah, maqtu'un bi sihhati nisbatiha ila rasul, itu diputuskan dengan sah penisbahannya kepada rasul, duna ayyi syakkin, tanpa ada apa-apa syak. Fatakunu dalilan min adillatil ahkam, jadilah dia dalil daripada dalil hukum, wa masdaran tashri'iyyan, dan masdar bagi pensyariatan laha, bila khilafin bainal muslimin, tanpa berlaku khilaf di kalangan umat Islam. Anwa'us sunnatil mutawatirah, jenis sunnah mutawatirah. As-sunnatul mutawatirah qad takunu qauliyah, kadang-kadang sunnah mutawatirah itu berbentuk sunnah qauli, wa qad takunu fi'liyah, kadang-kadang perbuatan. Wal ula, yang pertama mana? Sunnah qauli ni, qalilah, perkataan yang mutawatir yang mengatakan bahawa Nabi sebut sebegitu dan seumpama sebegitu tanpa ada beza langsung, itu sikit sangatlah. Wathaniyah kathira, adapun sunnah mutawatirah bentuk perbuatan Nabi itu banyak. Wa natakallamu anhuma bi ijazin syadid, dan kami akan sebutkan secara ringkasan yang sangat, kita sebut secara ringkas saja. As-sunnatul mutawatirah qauliyah, yang pertama ialah sunnah mutawatirah yang bentuk perkataan Nabi. Wahya naw'an, iaitu ada dua jenis, lafzi wa ma'nawi. Sunnah mutawatirah lafzi, makna lafaz itu memang confirm lafaz itu. Yang kedua ialah makna itu makna yang disepakati. Fannau'ul awal, jenis yang pertama, ma tawatara lafzuhu, yang mana tawatur lafaznya, mislu qauli sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang mendusta ke atasku dengan sengaja, maka persiapkan tempatnya dalam neraka. Ni biasa orang buat contoh ni lah. Sunnah mutawatirah yang bentuk lafzi ni lah, memang disepakati lafaz tersebut datang benar daripada mulut sebaginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua, al-ma'nawi, mutawatirah ma'nawi, wa huwa ma tawatara al-ma'na al-mushtarak, iaitu perkara yang bersama, bertawatur
Yang jadi tawatur makna al-mushtarak, makna yang disepakati. Lafaz yang berbeza, duna tawatur lafzi, tanpa tawatur lafaz. Lafaz mungkin ada perbezaan sikit tapi maknanya sepakat, dipanggil mutawatir maknawi. Ai ma takhtalifu alfazur ruwati fi, yang perkara hadis yang berbeza lafaz perawi padanya. Lakinnaha, tetapi kesemuanya, kullaha, kesemuanya, tashtamilu ala ma'nan wahid, mengandungi makna yang satu, fi jami'ir riwayat, pada sekalian riwayat. Wala yalzamu fi hadzal naw, tidak lazim pada jenis ini, an yakuna ashabu kulli riwayatin, bahawa empunya setiap riwayat itu ala hidatin, secara berasingan, qad balagu haddat tawatur, bahawa masing-masing telah sampai bilangan tawatur. Tak mesti, tidak lazim. Lakin al-ma'na al-mushtarak, tetapi makna yang disepakati itu, yushtaratu fihi, makna itu disyaratkan padanya, bulughu haddit tawatur, sampai kepada had tawatur. Nampak? Jadi tidak disyaratkan perawi-perawi itu sampai pada had tawatur sini, pada mutawatir maknawi. Bahkan yang disyaratkan makna tersebut, makna yang ada pada lafaz bagi hadis tersebut, walaupun berbeza, makna itu sampai kepada tahap tawatur. Bi'tibari majmu'ir riwayat, dengan diambil kira himpunan riwayat-riwayat yang ada, menunjukkan semuanya bersepakat pada makna yang satu. Itu dah dikira sebagai tawatur maknawi. Nampak? Jadi tak perlu bilang lah kepada ashabi kulli riwayah, tuan punya periwayatan tu tak perlu bilang lah. Kita tengok kepada makna-makna berkaitan tu sepakat dengan satu makna, itu telah menunjukkan bahawa ada di sana tawatur maknawi. Mithalu hadzal naw, contoh jenis ini, kaunul a'mali, keadaan amalan-amalan itu mabnahan niyah, dibina atas niat. Okey, sekarang ni sesuatu amalan-amalan tu asasnya ialah niat. Itu benda yang seumpama mutawatir, yang dipanggil sebagai mutawatir maknawi. Wa anna i'tibaraha biha, bahawa diiktibarkan amalan itu ialah biha bin niyah. Amalan tu diambil kira dengan niat. Fa hadzal makna, maka makna ini ruya anin Nabi SAW, diriwayatkan daripada Nabi, bi suratin mutawatirah, dengan jalan mutawatir, idh waradat, kerana datang, bihi, dengannya, akhbarun kathiratun, khabar-khabar, hadis-hadis yang banyak, tablu haddat tawatur, yang sampai kepada had tawatur, fi dalalatiha ala hadzal makna, pada menunjukkannya riwayat-riwayat itu, akhbar itu, di atas makna ini. Jadi lafaz itu datang banyak yang menunjuk makna yang sama. Wa in kana kullu khabarin, walaupun setiap daripada hadis itu, lam yablughu bi nafsihi haddat tawatur, dia tidak sampai dengan dirinya sendiri itu had tawatur. Walaupun kalau kita lihat pada setiap riwayat hadis tu, periwayat itu mungkin tak sampai bilangan tawatur, tapi adanya riwayat-riwayat lain yang memberi makna yang sama, itu menguatkan sehingga menjadikan dia tawatur maknawi. Famin hadza, daripada ini, al-akhbarul marwiyah, hadis-hadis yang diriwayatkan ani Nabi SAW. Antaranya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, dan bagi setiap seorang itu apa yang diniatkan. Wa qauluhu man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Bahawa siapa yang berperang supaya menjadikan kalimah Allah itu yang tertinggi, dia itu fi sabilillah. Wa rubba qatilin baina saffaini, Allahu a'lamu biniyatihi. Betapa ramai orang yang terbunuh ataupun terbunuh di antara dua saf, orang Islam dan orang kafir, dalam fisabilillah, tetapi Allah Ta'ala lah lebih mengetahui niatnya. Adakah dia niat kerana Allah Ta'ala fisabilillah, ataupun niat kerana kemegahan. Wa ghairu dhalika, dan selain daripada itu, minal akhbaril kathirah, daripada banyak-banyak hadis lain, adallati ala anna tibaral amal, yang menunjukkan bahawa diambil kiranya amal innama yakunu binniyah, hanya berlaku dengan niat. Fahadzal makna, maka makna ini tawatara anin Nabi, tawatur dia daripada Nabi SAW. Idh ja'a fi akhbarin kathirah, kerana datang dalam hadis yang banyak, ajma'at ala hadza makna, yang hadis itu bersepakat atas makna yang sama ini. Wa in ikhtalafatil alfaz, walaupun berbeza lafaz, wa tanawwa'at qadaya, dan berbeza kes dan peristiwa periwayatan hadis tersebut. Okay, itu hadis mutawatirah. Yang kedua, kita tengok kepada as-sunnatul masyhurah, sunnah masyhurah, wa hiya allati rawaha 'anin Nabi SAW, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Nabi, wahidun aw ithnain, seorang ataupun dua, ai adadun lam yablugh haddat tawatur, bilangan yang tidak sampai bilangan tawatur,
thumma tawatarat fi asri tabi'in. Tapi sahabat tu yang riwayat seorang atau dua. Tetapi dia menjadi ramai pada asri tabi'in, pada zaman tabi'in. Bilangan sahabat yang riwayat seorang atau dua orang saja, bukan bilangan tawatur. Tapi lepas daripada itu berlaku tawatur. Wa asri tabi'in tabi'in. Lepas itulah akan lagi berkembang lah. Bila setiap orang menyebarkan hadis, akan jadi zaman tabi'in pun jadi tawatur. Bi angkana ruwatuha jumu'an, dengan bahawa perawinya itu bilangan ramai. La yutawahamu tawatu'uhum, la yutawahamu, yang tidak disangkakan mereka bersepakat alal kadhib, untuk menipu. Fasunnatul masyhurah, maka sunnah masyhurah idzan, dengan itu kita boleh takrifkan apa sunnah masyhurah, iyallati kanat fil asli min sunanil ahad. Bukan takrif sebut tadi kita boleh ringkaskan, kita boleh kenali makna sunnah mutawatirah itu ialah sunnah yang pada asalnya min sunanil ahad, dia termasuk daripada sunnah hadis-hadis ahad. Ni kita nak kenal atau kita nak buat pengecaman kepada sunnah mutawatirah di sisi anha ni, di sisi mazhab Hanafi. Jadi asalnya hadis ni hadis ahad, ai ma naqalaha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam adadun duna adadi tawatur, yang diriwayatkan daripada Nabi oleh bilangan yang tak sampai bilangan tawatur pada sahabat. Thummashtaharat, kemudian jadi masyhur. Wa tawatarat, jadi tawatur dia fil qarni tsani, pada kurun kedua, kurun tabi'in, dan kurun ketiga tabi'in. Bila begitu jadi ramailah. Wahuma asra, iaitu zaman tabi'in dan tabi'in. Wa min hadza at-ta'rif, maka daripada ta'rif ini, yattadhihu lana, maka jelas bagi kita, bijalain, dengan cukup jelas, anna sunnatal masyhurah, bahawa sunnah masyhur, ghairu maqtu'in bi sihhati nisbatihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diputuskan dengan sah penisbahnya kepada Nabi. Dari segi ilmu yakin yang tidak ada syak, tak ada lah, tidak dapat kita putuskan sah pada Nabi. Lakinnaha maqtu'un bi sihhati nisbatihi ila rawi, tapi kita putuskan dengan sah penisbahannya kepada rawi tu. Rawi laha an rasul, yang meriwayatkan bagi hadis daripada Rasul. Siapa rawi ni? Sahabi. Kerana tabi'in itu jumlah yang ramai, yang mereka sepakat mendengar sahabat tu berkata. Jadi yang kita confirmnya ialah confirm sahabat itu berkata. Nampak? Jadi yang kita dapat putuskan ialah nisbahnya kepada rawi. Adapun nisbah pada Nabi itu mungkin berlaku lah, walaupun pada ghalibnya para sahabat ini mereka semua udul. Mereka semua udul, diterima periwayatan mereka. Tapi dari segi hukum akal atau penilaian dari segi ilmu usul ni, walihadza qala al-hanafiyatu anha, dari kerana itu berkata ulama Hanafiyah, innaha tufidu dhannan qawiyan ka'annahu yaqin. Hadis masyhur ni memberi faedah zon yang kuat, seumpama dia itu yakin. Wa huwa ma yusamma bi ilmi tama'ninah, iaitu memberi ilmu keyakinan yang tama'ninah, ketenangan hati. Bi sihhati nisbatiha ila rasul, dengan sahnya penisbahan pada Nabi. Bila sahabat kita sepakat, dia kata dengan sahabat dengan Nabi, tentulah benda itu benda yang benar. Wahia bimanzilati sunnatil mutawatirah, maka dia itu pada kedudukan sunnah mutawatirah indal Hanafiyah, di sisi Hanafiyah. Min jihati luzumil amal, dari segi wajib kita beramal. Sunnah masyhurah, maka dia kewajipan beramal tu macam mutawatir, kita mesti beramal. Wa ja'alaha masdaran tasyri'iyyan, dan dijadikannya sebagai masdar pensyariatan. Wa dalilan min adillatil ahkam, dan dalil daripada dalil hukum. Wa min hadzal naw', daripada jenis ini hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa. Hadis itu wa tahrimu nikahil mar'ati ala ammatiha, haram menikah seorang perempuan, kita menikahkan perempuan di atas ammatiha. Kita nikah perempuan himpunkan dengan mak saudara belah bapaknya, au khalatiha, atau mak saudara belah ibunya. Tak boleh. Kita nikahkan sekali seorang, nikah seorang perempuan itu, dan kita nikah sekali juga dengan mak saudara dia, sama ada ammatiha belah bapa ataupun belah ibu dia. Tak boleh menghimpunkan antara seorang dan juga kaum yang ada kaitan hubungan rahim atau hubungan nasab dengannya. Kemudian kita akan lepas ni akan bincang tentang sunnah ahad. Wallahu ta'ala a'lam.